Okey. Macam tadi pertama. Adi baru masuk ke? Buka kamera. Yang pertama, yang kedua ialah open mic. Jangan open suka hati nak cakap apa-apa bagi tahu. Yang ketiga ialah ruang chat. Manfaatkan ruang chat yang ada. Okey, faham? Faham tak? Faham, cuba type bawah tu, faham ke tak? Cuba type. Nak tengok faham ke tak? Type. Okey, faham. Naili faham. Ini faham, okey. Kalau semua dah faham, okey, sebelum kita mulakan kelas, baca surah Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur. Silap surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, seterusnya baca surah, baca doa belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Okey. Ada yang baru masuk, tunggu jap. Okey, kamu dah download belum? Dekat dalam grup kelas tu kan ustaz ada kasih link untuk download nota dan juga ni aktiviti. Dah download belum? Belum? Dah ke belum? Cuba tengok korang chat. Kalau belum, ustaz akan kasih link untuk dekat dalam link tu ada nota dan juga belum. Okey, jap, tak apa jap ustaz kasih link. Dekat dalam link tu ada nota dan juga aktiviti. Sebab set ustaz ambil link tu, nanti kamu buka je. Nanti kamu tekan, dia akan pergi ke Google Drive. Masuk kat situ ada subjek akhlak sirah. Download kat situ akhlak. Kat dalam tu ada okey ya, link, ustaz kasih link sebab set. Okey, ada ustaz kasih link dekat ruang chat tu, kamu tekan. Bila kamu tekan, dia akan pergi ke Google Drive. Okay, dekat situ kamu download nota dan juga aktiviti. Nota dan juga aktiviti ada, okey. Manfaatkan ruang chat Ustaz akan baca ruang chat tu. Ada nota akhlak 3 salam dan juga latihan 3 salam. Okey, ada tak? Download dulu. Yang belum download siap-siap. Nanti ustaz akan belajar, kita akan belajar menggunakan nota tu nanti. Yang tak ada tu macam mana nak tengok? Okey dah. Okey, cantik. Okey, tak apalah, yang tak ada tu ustaz akan share di screen. Nanti kamu tengok di screen. Nampak tak ustaz share apa? Kalau nampak cuba type. Sekejap. Kalau nampak cuba type. Jangan buka mic, type saja. Nampak, cantik lagi. Naili nampak yang lain? Ada yang tak nampak tak? Kalau tak nampak bagi tahu, sebab kalau tak nampak tu ustaz nak cuba buat lain lah. Nampak? Ada yang tak nampak tak? Muiz nampak? Muhammad nampak Muhammad? Okey, cantik. Lagi? Okey, semua nampak Okey, kita akan belajar subjek akhlak. Sebab minggu lepas kita belajar sirah kan? Akan belajar sirah lagi. Mesti belajar akhlak. Jadi minggu lepas kita belajar sirah, hari ni kita belajar akhlak. Akhlak kita dah habis tajuk. Ikutkan tajuk dah habis. Tapi ini ustaz buat ulangan. Ustaz akan buat ulangan. Tahu ulangan? Okey. Ini tajuk dia subjek akhlak 3 tahun 3. Tajuk dia ziarah orang sakit. Tajuk kita hari ni ialah menziarahi orang sakit. Kenapa kita kena menziarah orang sakit? Okey. Kita akan belajar ni tajuk dia. Okey, yang pertama. Adab-adab ketika menziarahi orang sakit. Ini sih kamu dah tahu dah. Ini sebab kita buat ulangan je. Okey, yang pertama ialah tajuk dia ialah adab dia. Sebab kita kena menziarahi orang Sekejap.
Okey. Kita perlu menziarahi orang sakit. Kenapa kalau orang-orang sakit kita kena menziarah? Tak boleh ke tak menziarah? Kena menziarahi orang sakit sebab apa? Sebab kita boleh, contohlah orang aksiden. Apa kita tengok? Apa akan kita rasa? Contohlah kita nampak orang aksiden, apa yang kita rasa? Cuba kita tahu. Cuba tulis kat ruang chat. Contohlah kamu tengok balik kampung, kamu nampak ada orang aksiden. Apa yang kamu rasa dekat orang tu? Kesiannya. Kesian ke? Padan muka ke? Lantak engkau lah. Apa yang kamu akan rasa? Kesian. Okey. Kesian. Okey, jadi kita akan rasa kesian. Di situlah kita akan istighfar. Astaghfirullahaladzim, kesiannya dia. Mesti kita istighfar kan. Mana ada orang nampak orang accident, bodoh lah kau ni accident. Ada macam tu? Tak ada kan. Mesti kita akan istighfar. Jadi dekat situ kita boleh dapat pahala disebabkan kita beristighfar. Okey. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 adab-adab ketika menziarahi orang sakit. Okey, adab yang pertama. Okey, cuba cek Naili minta apa dia? Naili buka mic, baca minta apa? Memilih waktu yang sesuai untuk berziarah. Okey, yang pertama ialah memilih waktu yang sesuai. Bukan time orang tengah tidur, pesakit tu tengah tidur, tengah mandi, kau datang menziarah dia. Telelok dia tengah mandi, dekat dalam bilik air ada orang ketuk pintu. Oi, apa ni? Okey, jadi datang menziarah pada waktu yang tepat, waktu yang kena. Ni time dia tidur kau datang. Orang tu tengah tidur kau datang. Kesian dia kena bangun. Orang tu dah sakit kaki. Lepas tu kau datang, senuh, kesian dia kena jalan turun bawah. Okey, pilih waktu yang sesuai. Yang kedua, Naili baca lagi nombor 2. Memendekkan waktu ziarah. Memendekkan tu singkatkanlah, bukannya lama-lama. Pendekkan je, singkatkan waktu menziarah tu sekejap je. Contoh, kamu menziarah dalam setengah jam ke, 15 minit ke. Okey. Faham? Okay. Tak apa, yang ni semua kamu dah belajar lah sepatutnya. Tapi ini hanyalah ulang kaji sahaja. Okey, kamu kena ingat 2 tu Adab dia, mendekkan waktu ziarah dan memilih waktu yang sesuai. Banyak lagi, soal cepat. Okey, seterusnya nombor 2. Ni bukan. Okey, seterusnya. Masih Nelly? Okey, seterusnya ialah dalil menziarahi orang sakit. Dalil tu apa dia? Dalil ni daripada ayat Al-Quran. Nelly terkeluar. Dalil ni ialah daripada ayat Al-Quran. Saya baca dengan surah dia. Man ada maridan au zara akhalahu fillahi nadahu munadin bi antibta wa taba man syaka wa tawabawati minal jannati mirzila. Inilah hadis. Hadis tu apa dia? Hadis ni ialah Nabi bersabda. Ni dalil. Ni dipanggil dalil. Dalil ni sebenarnya 2. Dalil ni datangnya daripada 2. Hadis dan juga Al-Quran. Hadis ni apa yang Nabi bagi tahu. Nabi sebut, inilah dia. Okey. Okey, seterusnya, kita pendekkan masa. Tak ada masa dah. Seterusnya nombor 3. Ini doa. Doa menziarahi orang sakit. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru syaqaba. Ini ialah doa ketika menziarahi orang yang sakit. Okey. Kenapa kita kena doa macam ni? Baca maksudnya. Sebab apa? Kita kena mendoa orang sakit. Orang sakit ni kadang-kadang dia lemah semangat. Contoh dia aksiden, kaki dia patah. Contohlah kamu aksiden, lepas tu kamu kaki patah. Apa kamu rasa? Cutek. Contohlah kamu tengah jalan-jalan, lepas tu kamu kena langgar dengan kereta. Kaki kamu patah. Apa kamu rasa? Cuba type dekat ruang chat. Sedih, sakit. Lagi?
marah dekat orang yang langgar tu, betul tak? Lagi sedih ada, sakit ada, nak pergi tandas. Pergi, Muiz pergi Pak Muiz. Sedih, okey. Mesti kita akan rasa sedih. Mood kita elok-elok happy, tiba-tiba rasa dia macam sedih, sakit je. Okey, jadi kita kena doakan kepada si sakit tu sini. Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfihi wa anta syafi la shifa'u illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru syaqaba. Okey, ini doa dia. Doa ketika menziarahi orang sakit. Okey. Kamu sakit perut pun dah menangis lah. Sakit perut. Ini kan pula orang yang sakit. Orang yang tiba contoh dia kena COVID-19, dia kena masuk hospital. Contoh apa rasa kalau kita kena COVID? Mesti kita rasa macam ya Allah banyak dosa, kita akan berdoa, kita akan bertaubat kan, betul tak? Sebab COVID ni boleh bawa mati. Jadi mesti kamu rasa menyesal, rasa macam ya Allah nak bertaubat. Jadi kita kena banyakkan berdoa. Sakit ni orang kata Allah dalam hadis pun ada beritahu, sakit ni ialah dia menghapuskan dosa-dosa kecil kamu. Contoh kamu ada buat dosa kecil apa dia? Kamu terpijak semut ke contohlah. Kamu tertendang, lepas tu kamu terejek orang, termaki, mencarut, dosa-dosa kecil. Kalau kita sakit, jangan kita menyesal pula, bodohnya lah aku sakit ni. Tak apa-apalah aku sakit ni. Kan? Sakit ni ialah dia menghapuskan dosa-dosa kecil. Pernah satu ketika Nabi tak pernah demam dalam masa seminggu, sebulan dan 2 bulan itu Nabi tak pernah demam. Lepas tu Nabi bermohon Nabi doa pada Allah. Adakah Nabi buat dosa? Nabi kata, ya Allah, adakah aku penuh dengan dosa? Sebab apa? Sebab aku tak demam. Nabi ni minta demam. Sebab Nabi nak demam. Sebab demam tu sakit tu ialah menghapuskan dosa. Jadi kalau kamu demam, jangan kamu marah pula. Jangan kamu rasa menyesal pula demam. Tak apa demam, biar demam. Okay, demam tu ialah menghapuskan dosa-dosa kecil. Okey, seterusnya. Okey, yang ni ialah fadilat beradab ketika menziarahi orang sakit. Fadilat tu apa dia? Cuba kita tahu. Cuba type dekat ruang chat, apa tu fadilat? Cuba type kat ruang chat. Apa itu fadilat? Tahu tak? Tak tahu Is? Yang lain. Apa itu fadilat? Tak tahu. Kelebihan. Naili betul. Fadilat ni kelebihan. Okey, tak apa tahu. Tanya tak tahu tak usah bagi tahu. Fadilat ni ialah kelebihan. Contoh kalau kamu laksanakan adab-adab ketika menziarahi orang sakit. Contoh memendekkan masa menziarah, ziarah pada waktu yang tepat. Yang tadi kan, kamu amalkan adab-adab dia, kamu akan dapat kebaikan. Contoh kalau kamu tolong orang yang jatuh, apa kamu dapat? Dapat kebaikan kan? Adakah kita tolong orang yang sakit kita dapat keburukan? Tak kan? Mesti kita akan dapat kebaikan. Sama juga macam fadilat ni. Kamu amalkan, kamu ikut adab-adab ketika menziarahi orang sakit, kamu akan dapat ni. Yang pertama, disukai oleh Allah dan Rasul. Okey, Allah sayang pada kita, Rasul pun suka kepada kita. Okey, dimurahkan rezeki, yang ni tengok ni. Dimurahkan rezeki, macam-macam lagi ada. Dapat banyak. Mendapat pahala, dimurahkan rezeki, disayangi oleh Allah dan Rasul, banyak. Kalau dia punya fadilat dia. Kamu buat satu, contoh kamu memendekkan masa ziarah, tapi kamu dapat banyak. Kamu dapat pahala, kamu dapat disayangi oleh Allah, kamu dimurahkan rezeki, tu baru 3. Ada banyak lagi kat sini. Jadi pentingnya kita ada adab. Contohlah dalam kelas ni juga. Dalam kelas ni kamu ikut adab yang Ustaz bagi tahu tadi. Kamu dapat apa? First, kamu dapat pahala. Sebab apa? Sebab patuhi arahan yang Ustaz bagi. Yang kedua, Ustaz mesti sayang kat kamu. Ustaz mesti suka kat kamu. Contohlah kamu tak buka, kamu bising dalam kelas, kamu main-main, kamu bising lah, contoh bising. Ustaz suka, cikgu suka ke orang bising? Tak suka kan? Kamu suka tak dengar, contoh dalam kelas ni kan, ada seorang pelajar buka mic, dia bising dalam ni. Kamu suka ke? Tak suka, buat bising kan? Kita tak suka. Jadi
Sedekah, patuhi arahan, kamu akan dapat banyak faedah dia, kebaikan dia. Macam kamu buat baik, apa kamu dapat kalau kamu buat baik? Dapat pahala, dapat disayangi oleh Allah, lepas tu dimurahkan rezeki. Kamu bersedekah, apa kamu dapat? Kamu bersedekah, apa kamu dapat? Saya tulis dekat ruang chat. Kalau kamu bersedekah, apa yang kamu dapat? Cepat. Kalau kamu bersedekah, apa yang kamu akan dapat? Pahala lagi, dimurahkan rezeki cantik lagi. Pahala. Okey, satu lagi. Kalau kamu bersedekah, contohlah kamu bersedekah, tiba-tiba mak ayah kamu nampak. Mesti mak ayah kamu kata, bagusnya dia ni. Bagusnya anak aku ni. Macam tu. Okey, faham? Sama juga macam ni, adab-adab ni. Kalau kamu buat, insya-Allah akan disayangi. Siapa ni bermasuk? Aliza Ali. Okey, bermasuk. Sekejap, Ustaz tutup balik. Abang ada yang bermasuk. Sekejap Ada yang bermasuk. Dia tak nampak. Tak share semula. Okey. Last. Muka Ustaz sebelah pula. Okey, yang terakhir. Sekejap Ustaz zoom dulu. Kamu tak nampak ni. Kejap. Ini yang terakhir. Yang terakhir ialah akibat. Akibat apa dia? Akibat apa dia? Cuba tulis tu. Kamu tahu tak apa tu akibat? Cuba tulis kat ruang chat. Tahu tak apa itu akibat? Cuba tulis kat ruang chat. Apa tu akibat? Cepat. Kesan buruk lagi, tak tahu lagi. Balasan, betul. Lagi sama lah, balasan dan kesan buruk sama. Okey, akibat ni balasan cantik. Akibat ni contohlah kamu tak ada adab, dapat keburukan, cantik, bagus. Okey, contohlah kamu pergi rumah orang, contoh dalam kelas ni, Ustaz kata tadi mula-mula buka kamera, lepas tu tutup mic, lepas tu cakap di ruang chat. Lepas tu kamu tak ikut apa yang Ustaz bagi tahu. Kamu buka mic, kamu bising-bising, kamu kacau orang. Dalam kelas pula kamu buat sepa, dalam kelas bersepa penuh dengan sampah. Jadi apa yang kamu akan dapat? Dibenci, cikgu marah, betul tak? Cikgu marah, kawan akan rasa tak suka, kawan akan benci sebab kamu bising. Jadi cikgu pun tak suka. Dan paling last kali, kamu akan dapat dosa. Okey, sama juga macam ni. Akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Yang pertama, tidak disukai Allah dan Rasul. Allah paling tak suka orang yang bising. Contoh orang tu tengah sakit, tengah baring, tengah tidur. Suka bising. Oi bangun, balik. Kau bising dekat orang sakit tu. Apa dia akan rasa? Dia akan rasa benci lah, bising lah kau ni. Orang mesti marah. Kamu buat bising. Sama juga macam dalam ni. Okay, yang kedua, tidak mendapat rahmat Allah. Tidak mendapat rahmat Allah tu macam pahala lah. Macam kamu tak akan dapat pahala daripada Allah. Okey. Lepas tu yang seterusnya menyusahkan hati. Macam-macam lah, banyak lah, ada banyak lagi. 1, 2, 3, 4, ada 4 ni. Yang ni ialah akibat dia. Mendapat dosa, dibenci oleh Allah. Lepas tu apa dia? Dibenci oleh Allah dan Rasul. Lepas tu contoh kamu pergi menziarah orang sakit dengan mak ayah. Mak ayah mesti marah tak? Marah tak? Kalau contohlah kamu pergi rumah sakit, kamu pergi hospital, so kamu buat bising. Mak ayah korang suka ke dia akan marah kamu? Cuba tanya. Mak ayah kamu akan marah ke akan suka? Okey, mesti mak ayah kita marah kan? Takkan mak kita biarlah dia bising. Macam tu mesti mak kita akan marah. Okey. Jadi marah, cantik. Semua orang mak ayah kita mesti akan marah. Takkan tak adalah mak ayah kita biarlah dia bising, bukan rumah kita. Macam tu kan, takkan macam tu kan, mesti mak kita marah. Okey. Dan yang terakhir ialah tamat. Yang terakhir tamat.
Setelah baca nota ini, jawab soalan yang diberikan. Okey. Ustaz akan dah download belum? Nanti sekejap. Kamu dah download belum link yang Ustaz kasih tu? Dekat link tu Ustaz hantar semula. Dekat dalam link ni ada aktiviti. Dekat dalam link ni Ustaz ada okey, kamu buka link tu, kamu tekan dekat akhlak sirah. Apa dia? Siapa tadi? Dah buka belum? Siapa yang tak dapat buka? Siapa yang tak dapat download bagi tahu Ustaz? Buka mic. Siapa yang tak dapat buka bagi tahu, cakap buka mic. Siapa yang tak dapat download? Dah siap? Ui, laju lah. Okey. Link yang Ustaz bagi tadi, kamu ambil. Lepas tu dah download. Tapi tak download lagi. Okey. Dapat tapi tak download. Okey. Kertas tadi yang dalam PDF tu, kamu boleh pilih nak print ke ataupun kamu nak tulis dalam buku teks, dalam buku tulis. Contohlah kalau dekat rumah kamu ada printer, kamu boleh print. Print je. Kalau kat rumah kamu tak ada print, kamu ambil buku tulis ataupun kertas kosong, kamu salin je. Dan buat jawapan. Jawapan dia boleh tengok dalam buku teks ataupun nota yang Ustaz kasih ni. Nota yang Ustaz kasih ni ada sekali, ada jawapan dalam nota ni. Kalau kamu tak tahu boleh tengok nota ni. Dalam nota ni ada jawapan. Sekejap Ustaz share sekali dia punya soalan tadi. Latihan akhlak. Okey, nampak tak apa yang Ustaz share ni? Nampak kan? Tak nampak? Kejap, Ustaz share sekali lagi. Ustaz stop dulu sekejap. Okey, Ustaz akan share latihan ni. Okey, sekejap. Sekali lagi. Ni nampak tak? Okey, nampak angguk. Nampak angguk. Angguk. Okey, cantik. Dekat sini latihan pembelajaran Seribes 2020. Okey, sekejap Kamu kena tulis. Okey, yang pertama, okey, kamu kena hantar Okey, tarikh diberi 26 hari bulan 10 2020. Tarikh hantar 2 hari bulan nanti. Bulan 11. Kena hantar hari Senin minggu depan. So ini tulis nama. Tulis nama. Lepas tu nama kelas. Tulis. Lepas tu. Ustaz, Ya. bila nak hantar? Bila kena hantar? Ha. Ialah tengok ni tarikh dia. 22 hari bulan 11 2020 minggu depan. Okey. Okey, tengok balik. Okey, soalan yang pertama saya bacakan soalan ni. Soalan yang pertama, tuliskan dalil menziarahi orang sakit. Dalil menziarahi orang sakit tadi dah ada. Yang hadis tu yang dalam Nabi bersabda tu, ni ada yang tulis. Okey, 6 markah. Kalau kamu tak tulis, kamu tak hantar, contohlah kamu dah tulis tapi kamu tak tulis nama. Kamu menyemarkakan kosong Okey. Lepas tu nombor 2, tuliskan 3 adab ketika menziarahi orang sakit. Tadi memendekkan masa menziarah. Lepas tu satu lagi ziarah pada waktu yang tepat. Ada lagi. Tengok dalam buku teks ataupun nota yang saya bagi tadi. Nombor 3, tuliskan 2 fadilat beradab ketika menziarahi orang sakit. Ni senang je. Mendapat pahala, disayangi oleh Allah dan Rasul. Nombor 3 senang je. Mendapat pahala, disayangi oleh Allah dan Rasul. Nombor 4, tuliskan 2 akibat tidak beradab ketika menziarahi orang sakit. Akibat ni pun senang. Macam tadilah, dibenci oleh Allah dan mendapat dosa. Settle, habis. Senang tak susah pun. Okey, yang dah download nanti
boleh print, siapa kat rumah ada printer boleh print. Kalau yang tak ada print, kamu ambil buku tulis, kamu tulis je macam ni. Tulis dan jawapan dan jawab. Tulis je dalam buku tulis. Settle, habis. Tak susah pun, senang je. Okey, jawapan dia kamu boleh cari dalam buku teks dalam buku teks ke ataupun dalam nota. Ada dalam buku teks dan nota ada dalam tu. Okey, faham? Faham tak? Kalau faham cuba type. Faham, okey. Nanti. Okey, sungguh faham ingat jangan lupa siapkan. Okey, sebelum Ustaz tamatkan kelas, ada beberapa nasihat yang Ustaz nak berikan. Nota apa? Nota tadilah, nota yang Ustaz bagi tadi, yang Ustaz tunjuk tadi. Dalam nota tu ada jawapan. Nota yang saya bagi tadi, dekat dalam link tu ada dua, ada nota dan juga latihan. Download dua-dua tu. Dalam nota tu ada jawapan. Boleh tengok dalam tu. Okey, sebelum Ustaz tamatkan kelas, Ustaz nak beri beberapa nasihat. Yang pertama, ingat nasihat Ustaz yang pertama, pastikan kamu duduk rumah dan jangan keluar. Kalau tak ada benda penting, jangan keluar rumah. Sekarang ni musim COVID-19. COVID-19 ni boleh membawa mati. Berapa kali Ustaz pesan? Banyak kali dah saya ingatkan kamu. Kalau terpaksa keluar pun, ingat jaga penjarakan sosial 1 meter, pakai sanitizer, lepas tu mask kena pakai supaya kamu selamat. Kamu nak ke kawan dengan COVID-19? Tak nak kan? Ustaz, habis kelas pukul berapa? Habis kelas pukul berapa? Sekejap lagi habis lah. Sikit lagi je. Tak lama pun. Okay, orang yang kena COVID-19 kalau dia buat test dan kami benda panjang, cucuk dalam hidung untuk test. Sakit tau. Jadi, jaga kebersihan, jaga keselamatan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat Ustaz yang kedua, selalu jangan tinggal solat. Nak main game ke, nak buat kerja lain ke, nak main ke boleh. Tapi jangan tinggal solat. Solat tu penting. Orang yang berjaya, contohlah kalau kamu nak berjaya, kamu nak menjadi orang yang paling berjaya, nak periksa lulus. Orang yang berjaya pun solat. Orang yang kaya raya pun solat. Jadi pentingnya solat, faham nak buat apa-apa saja pun ingat solat tu diutamakan. Dahulukan solat. Okey, faham? Okey. Kelas tu dah habis. Okey, kita tutup kelas kita dengan tasbih, kifarah dan suratul subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilail was'al. Innal insana lafi husn illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, habis dah kelas kita. Okey, ingat jangan lupa buat latihan Bye bye. Kerja rumah kamu senang je, tak susah pun. Okey, bye. Dah boleh left dah. Okay, salam. Ingat solat jangan lupa. Assalamualaikum. Wassalam. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Ustaz. Bye bye. Bye. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum Ustaz. Bye ya. Wassalam. Bye bye. Okay. Bye bye. 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 Ustaz. Assalamualaikum. Wassalam. Bye bye. Bye bye. Apa? Bye bye. Stop.